Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajar tentang tanda dan jenis wakaf pada pelajaran 3 buku teks muka surat 15 hingga ke 26. Tanda wakaf. Maksud wakaf memberhentikan bacaan di akhir kalimah untuk bernafas dengan tujuan menyambung bacaan semula. Maknanya bila kita baca Quran dan kita berhenti di satu ayat, kita tarik nafas baru dan kita sambung bacaan seterusnya. Itu yang dinamakan sebagai wakaf. Secara ringkasnya dalam Quran ada 5 jenis wakaf. Ada 5 jenis tanda wakaf. Yang pertama iaitu tanda mim kecil digalakkan wakaf. Contohnya dalam surah Al-An'am ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Berhenti di perkataan yasma'un. Tanda yang kedua ialah tanda titik 3. Harus wakaf pada salah satu tempat. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, contohnya surah ayat Raib ada tanda, dan Fih juga ada tanda. Contohnya Dzalikal kitabu la raib, ataupun Dzalikal kitabu la raiba fih. Berhenti di salah satu. Yang ketiga tanda wakaf iaitu qala, bermaksud wakaf lebih aula. Contohnya surah Nisa yang ke-26. Wa yatuba alaikum. Berhenti di perkataan alaikum. Yang keempat jim. Harus wakaf atau wasal. Bila jumpa jim kecil, kita harus sama ada kita nak baca secara sambung ataupun kita nak berhenti. Contohnya surah Luqman ayat 19. Waghdud min sautik, kita berhenti. Ataupun waghdud min sautika inna ankaral aswat, kita sambung. Dua-dua boleh. Dan yang terakhir ialah solat. Wasal lebih utama, sambung lebih utama. Contohnya surah Luqman ayat 19. Subhanallahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Kita sambung saja bacaannya. Dalam Quran ada 4 jenis wakaf. Ada 4 jenis bacaan bila kita berhenti, ada 4 jenis. Yang pertama, secara ringkasnya wakaf tam. Yang kedua wakaf kafi, wakaf hasan, dan yang keempat wakaf qabih. Kita pergi pada wakaf tam. Apakah maksud? Wakaf tam ialah wakaf pada ayat yang telah sempurna maknanya dan tidak punya kaitan dengan ayat selepasnya dari sudut lafaz dan makna. Maksudnya ayat sebelum dan selepas tiada kaitan. Cara baca. Wakaf pada kalimah al-muflihun dan memulakan bacaan pada kalimah berikutnya. Contohnya surah Al-Baqarah ayat yang ke-5 dan ke-6. Contohnya ayat yang ke-5 ini al-muflihun, kita berhenti di sini. Ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 dari sudut lafaz dan makna tiada kaitan. Yang kedua, wakaf kafi. Apakah maksud wakaf kafi? Maksudnya wakaf ayat yang telah sempurna maknanya tetapi mempunyai kaitan dengan ayat selepasnya dari sudut makna, bukan lafaz. Cara bacaan, wakaf pada kalimah la yu'minun dan memulakan bacaan pada kalimah berikutnya. Contoh ayat ni berhenti di perkataan la yu'minun, dan sambung perkataan khatamallah. Sedangkan ayat yang la yu'minun, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, dari sudut maknanya ada kaitan. Ayat yang ke-6 ni tentang orang-orang kafir. Ayat yang ke-7 pun tentang orang kafir juga. Yang ketiga wakaf hasan. Wakaf hasan ialah wakaf ayat yang telah sempurna maknanya tetapi mempunyai kaitan dengan ayat selepasnya dari sudut makna dan lafaz. Cara bacaan, wakaf pada kalimah lillah dan mulakan bacaan pada kalimah berikutnya. Contohnya alhamdulillah, berhenti di sini. Sambung rabbil alamin. Dari sudut makna ada kaitan tetapi lafaznya sudah ayat ni sudah sempurna. Dari sudut lafaz, dari sudut ayat selepasnya ada kaitan dengan ayat sebelum, sebab dia satu ayat. Yang keempat wakaf qabih. Wakaf qabih ialah wakaf ayat yang mengubah makna sebenar atau yang tidak sempurna maknanya
kerana mempunyai kaitan dengan kalimah selepasnya dari sudut lafaz dan makna. Cara bacaan. Tidak harus waqaf pada kalimah as-salah secara sengaja. Contohnya, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah. Berhenti di situ dinamakan sebagai waqaf qabih kerana ayatnya ada kaitan dengan ayat selepasnya. Wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu hampiri solat. Okey, dia ubah makna. Sedangkan solat ni hukumnya ialah wajib. Ayat selepasnya Allah kata wa antum sukara. Sekiranya dalam keadaan mabuk. Seterusnya tentang ibtidak. Ibtidak ada dua, ibtidak hasan dan ibtidak qabih. Apa itu ibtidak hasan? Ibtidak hasan ialah memulakan bacaan pada kalimah yang dapat difahami maknanya serta tidak bersalahan dengan maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum bacaan ialah harus. Ibtidak qabih pula memulakan bacaan pada kalimah yang tidak menyampaikan maksud yang sebenar atau boleh mengubah maknanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum bacaan ialah tidak harus. Jadi sampai situ saja penerangan Ustaz pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.